Selamat pagi semua, salam sejahtera. Untuk pagi ini kita ingin melaporkan bahawa kita punya pasukan pemeriksa dokumen forensik yang kedua sudah sampai, tiba. Mereka sudah naik ke atas sebentar tadi untuk memulakan persediaan awal peralatan mereka. Karena mereka membawa beberapa peralatan forensik lab, makmal forensik portable, mudah alih dari KL ke sini. Identiti mereka adalah Madam T, UCAM, pemeriksa dokumen yang berpengalaman daripada PHA, Handwriting Analysis, dan dua doktor daripada University Sains Malaysia, program Sains Forensik, Dr. Zulkifli Ismail, Dr. Wan Syuhailah daripada program Sains Forensik. Jadi apa yang kita ingin dapatkan untuk kali lama senyum-senyum pula cik kawan. Okey, sorry. Apa yang kita ingin capai dengan pemeriksa dokumen adalah untuk memeriksa lebih banyak lagi aspek dokumen yang telah ditender mahkamah. Minggu lalu kita ada hadiran pakar Dr. Litini yang khusus kepada pemeriksaan analisis tulisan tangan dan juga tanda tangan di kertas-kertas yang telah ditender, buku dan tender. So minggu ini kita memeriksa dokumen itu secara keseluruhannya, the whole aspects. Meaning kita tengok dia punya analisis takwat, pen yang digunakan, sama ada lipatan, adakah dia ada kesan diubah, ditambah, dikurangkan. Sebahagian daripada itu kita juga mendapatkan replika semua. Contohnya buku Love and Peace yang telah ditender, sebahagian daripada exhibit kita pun dapatkan supaya kita boleh demonstrasi sendiri proses pembinaan semula. Karena kita dapat tahu bahawa buku ini telah sebahagian daripada kertas-kertas sudah dikoyakkan dan ditender di mahkamah. Kalau tidak silap, exhibit Y1 Y15, dan baki buku ini telah dikerahkan kepada Mama Zara. Jadi bila kita dengan Mama Zara, dia telah diserahkan kembali kepada polis, kita difahamkan bahawa buku-buku tersebut bersama dengan bahan-bahan lain yang telah diambil dari pejabat Tuan Hamid telah diserahkan untuk pemeriksaan analisis DNA. Dan itu harap-harap kita akan dapat juga akses kepada dokumen tersebut pada hari esok. Tujuannya supaya kita boleh melihat proses pembinaan semula. Terutamanya buku Love and Peace ini, kerana buku keratan-keratan tersebut seharusnya datang dari buku ini. Dari secara mata kasar lah. Dan kita mau melihat apa lagi kertas-kertas atau perubahan yang nyata. Adakah ada kertas yang kurang, ada yang ditambah. Dan ini adalah salah satu kita punya tujuan lah untuk mendapatkan lebih banyak aspek. Jadi oleh itu kita gembira bahawa ada juga pasukan dari tim sains forensik yang sudi untuk datang bantu kita dalam kes ini. Bukan untuk kes ini sahaja, tapi juga dalam bantu mahkamah koroner untuk memahami proses forensik, sains forensik, pengendalian dokumen-dokumen. Karena kita tahu dalam kes ini ada nilai yang berat, tinggi yang disimpan ke atas dokumen-dokumen tersebut. Diary, tulisan yang mungkin menunjukkan ia adalah refleksi keadaan mental arwah pada ketika itu. Jadi sebelum kita muktamadkan kesahihan dokumen tersebut, kita perlu kepastian dokumen mana yang perlu kita rujuk, dokumen mana yang kita perlu asingkan. Kerana dari awal kita pun tahu dokumen ini, keterangan yang kita tahu, dokumen ini sudah banyak kali berpindah tangan, daripada carian dari guru, daripada serahan kepada polis, dari serahan kepada apa, dan kita tidak tahu apa yang berlaku. Dan even sebelum dijumpai, kita tidak tahu berapa kali tangan telah menyentuh dokumen-dokumen tersebut. Kerana sudah pasti keterangan yang diberikan dari saksi kanak-kanak pun sudah mengatakan ramai ahli dom pun tahu arwah yang menulis buku ini, mereka tahu. Dan buku ini diletakkan di diletakkan berita baru atau tidak? Okay. Buku ini diletakkan di kawasan yang senang diakses. Lokernya senang diakses, bukan mudah, bukan senang, bukan susah sebenarnya. Untuk ada potensi-potensi campur tangan. Jadi kita tidak mau ragu-ragu. Nah, proses ini kan
pencarian kebenaran. Jadi ini adalah satu aspek, dan kita mahukan data analisis sains yang baik untuk memastikan kita dapat maklumat yang tepat, yang terbaik yang kita boleh sampaikan untuk membantu Tuan Mahkamah Kehormatan kita. So itu tujuan. Mereka akan mulakan pemeriksaan dalam Rabu hari ini sehingga Jumaat. InsyaAllah. Kalau diperlukan lagi, baru kita akan atur masa. Dijangka juga dengan kalau kita boleh akses dokumen-dokumen lain seperti yang dikatakan awal tadi, dokumen-dokumen serahan yang lain, kita harap kita boleh mengatur satu lagi masa supaya Dr. Lit ini pun boleh datang untuk mengesahkan tulisan-tulisan, the authorship of tulisan, supaya kita boleh finalizekan dia punya report dan kita boleh atur dia punya keterangan mahkamah. So jika ada yang menanyakan kenapa kita ada dua pasukan forensik, karena forensik dokumen ini sebenarnya luas aspek dia, bukan dari segi tulisan, dari segi evolusi tulisan dia, adakah penggunaan dakwatnya. Karena apa yang kita boleh faham awal dari dapatan daripada pemahaman kami, gaya tulisan Al-Wazarah adalah gaya tulisan yang quite common untuk anak-anak kecil yang masuk remaja. Dia digelar sebagai hand copy printing, handwriting. Jadi kanak-kanak yang sekolah rendah menulis mengikut mata bulat besar. So itu adalah satu jenis tulisan yang biasa dipraktikkan oleh kanak-kanak. Jadi yang memerlukan mata yang lebih teliti untuk mengkaji adakah dia sama atau tidak. So kita perlu kepastian dari segi itu, bukan berdasarkan apa yang ditender. Karena seperti yang dikatakan minggu lalu juga, ada dokumen-dokumen serahan buku kita juga bagi kepada Dr. Lit ini yang belum sempat ditender kepada mahkamah dan tidak sempat dianalisis oleh Jabatan Kimia. Jadi kita perlu tambah semua supaya dokumen ini perlu dia contemporaneous. Ya, dia perlu ada kesinambungan dari tahun 6 tahun lalu, tulisan tahun lalu sehingga tahun ini, sehingga ke akhir masa bulan 7. So kita perlukan kesahihan dari setiap gaya tulisan. Salah satu cabaran yang kita dapat dari analisis Dr. Lit ini minggu lalu pun sangat ketara, dan saya pikir ini akan jadi cabaran juga. Kebanyakan tulisan-tulisan arwah tidak menggunakan tarikh. Cuma tarikh itu ada kita ada susun kronologi. Jadi kita ada soalan yang kita tanyakan dengan pada saksi Puan Nurul Atika pun ada satu keratan tulisan yang bisa daripada buku Levitis sebelah tahun 2024, sebelah tahun 2025. So a bit pelik. Jadi kita tidak boleh terus katakan tarikh itulah yang utama. Kita perlu analisis mungkin kertas dakwat menggunakan dan kita susun kronologi dia. So itu sajalah saya rasa yang saya boleh ringkaskan laporan kita, apa yang kita hadap, kita bawa. Sampai bila dia, Tuan? Sampai bila? Pemeriksaan tiga pakar ini. Okey, tiga pakar ni akan di sini sehingga Jumaat. Mereka mengharapkan lebih masa, tapi kita pun kena beratur dengan pihak AG dan pihak Bono, sebab salah satu kita punya cabaran ialah mendapatkan akses dokumen lain yang belum lagi dibawa. Dokumen-dokumen dan bahan-bahan lain yang telah diambil dan dihantar untuk analisis DNA. Syukur kita boleh mendapat, kita akan memohon besok dan untuk mendapatkan akses mulai esok. Tapi jika kita perlu masa lagi, kemungkinan kita cuba memohon satu masa lagi untuk mereka turun balik. Mereka ready bersedia. Ada kemungkinan dia berjumpa dengan Ibu Zara juga, tiga pakar di sana. Setakat ini tidak. Kita karena mereka ialah pakar persegi sains forensik, kita tidak mau campur tangan dengan itu sendiri. Mereka menggunakan pakar kita untuk menganalisis dokumen yang kita sediakan. So kita mau kekal profesional. Jadi itulah yang kita harapkan, apa yang kita ingin kita boleh dapat maklumat yang lebih tepat lah. Yang tadi sebut the fences kena hantar DNA, analisis DNA. Yes. Ada. So ini ialah yang replika lah. Ini replika. Sebab buku ini antara yang telah dirakam, telah diambil dan telah dihantar untuk analisis DNA. So dari sini kita lihat jumlah buku ini 240 muka surat
yang ditender 15 keping. So buku yang tinggal tu berapa yang tinggal dalam dan berapa yang tidak ada. Itu matematik ringkas lah yang kita untuk soalan yang kita kena ajukan. Setakat ni berapa buah buku yang milik Zara? Buku dan diary termasuk. Yang sudah ditender kita tahu ada tiga lah. W1, W2, W3 dan cebisan kertas Y1 pergi Y15 keping. So yang kita faham ada jumlah lebih kurang 27 items telah diambil dari pejabat Tuan Hamid. So kita perlu asingkan mana yang dokumen, mana yang bukan dokumen. Sana yang kita dapati contoh inilah. Salah satu lagi dokumen yang kita harap mendapat maklumat ialah buku catatan solat Zara yang dia ada tulis siapa yang dia sembahyang. Itu pun dalam rapasan tersebut. Dia tidak ada analisis penulisan, dia cuma DNA. So kita harap dapat akses itu dan kita boleh dapat kepastian dengan kita punya pakar-pakar forensik dokumen. Bukan expert ni akan testify. Ya, tapi mereka akan memerlukan masa. Kita bagi mereka cukup masa dan cukup ruang untuk membuat kerja mereka dahulu dan mereka bagi laporan mereka kepada kami. Bila kita berbincang dengan antara pasukan keamanan, kita akan cuba menyusun masa supaya mereka boleh berikan keterangan mereka kepada mahkamah kehormatan. Penasihat mereka. Kaedah ink digunakan juga dalam Ada. Selain dari kadar ink, apa yang saya faham, mereka ada peralatan apa ni? UV ray, infrared, ultraviolet, sama ESDAR, electrostatic. Itu untuk mengesan sama ada tulisan pernah dipadam atau tidak. Sebab ada tulisan mungkin dipadam, mungkin dia boleh kesan. Sebenarnya mereka juga ada peralatan, nah ini kita akan tengok oleh dia. Mereka ada peralatan untuk mengesan kesan cap jari ke atas dokumen-dokumen. Tetapi kita harus waspada karena dia memerlukan proses pengendalian yang ketat. Jadi kalau tangan-tangan sudah banyak berpegang dengan dokumen, agak sukar lah. Cuma mungkin kita boleh dapat pahami lagi lanjut supaya mungkin lain kali ini menjadi satu kesedaran. So kalau ada kes-kes begini, dokumen-dokumen pengendalian itu penting. Bukti-bukti penting sebegini dan cara pengendalian itu harus diperbaiki supaya kes-kes ini tidak rugi. Kita rugi dalam dari segi nilai siasatan. So total 1+3 document forensic. Forensic document experts ada 4 lah. So one Dr. Lipini. This week we have 3. So with basically Madam Tay will be the forensic document expert. The 2 doctors, Dr. Wan and Dr. Zul, will be science forensics. So they will go through the aspects. So we try to focus on things yang non-destructive, tidak kacau dengan apa. So, jadi kita ada bagi beberapa kopi ini supaya mereka cuba koyak. Kita tengok koyakan tu jelaskah, tidakkah, susah. Because itu akan menambah soalan kepada pihak keamanan. Supaya kita boleh ajukan kepada mungkin saksi-saksi lain yang berkepentingan.